Coba kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah kita dapat bertemu pada tengah hari ini, insya-Allah dalam rangka kita untuk sama-sama kita melihat beberapa perkara yang penting dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita bersyukur kerana masih lagi dalam bulan Syawal. Di akhir-akhir bulan Syawal ini ialah masa untuk kita sama-sama muhasabah yang berkenaan dengan perjalanan kita kepada Allah, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita muhasabah tentang pencapaian kita dalam bulan Ramadan dulu, adakah kita boleh istiqamah? Kerana perkara yang penting di dalam amalan itu bukanlah kita boleh buat amalan banyak, hebat, tapi yang penting ialah penutup amalan, iaitu amalan yang menutup hidup kita. Innal a'mal bil khawatim. Amal yang sebenar itu ialah amalan yang menutup. Dan amal yang menutup itu kita akan nampak macam mana kesudahan kita ialah apabila kita melihat apakah perkara yang kita istiqamah dalam melaksanakannya. Apakah perkara yang kita boleh buat secara berterusan, dipanggil istimrariyah fil amal. Kita berkesinambungan, berterusan di dalam amal. Dan berterusan dalam amal inilah merupakan perkara yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan itu sedikit tetapi berterusan. Jadi salah satu daripada perkara yang kita ingin sama-sama meneliti ialah kita perlu sentiasa mengulang kaji tentang apakah perkara yang menjadi serangan kepada tentera-tentera ataupun kepada musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam yang di akhir zaman ini ialah Al-Masih Dajjal. Dan bila kita melihat tentang apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemuncak ataupun kita kata perkara yang paling utama yang akan diserang atau yang dijalankan ialah mereka mahu menyesatkan umat Islam. Dan menyesatkan umat Islam ini adalah merupakan strategi yang paling utama, sehingga Allah SWT menggambarkan sebagai dosa yang paling besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan melihat beberapa perkara tentang perkara tersebut. Kita mulakan dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Sadaqallahul azim. Jadi Allah gambarkan dalam surah ini, dalam ayat 55 surah An-Nur ini, bagaimana Allah menjanjikan wa'adallahu allazina amanu, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kamu itu yang beramal soleh, yang beramal soleh itu, maka Allah akan menjadikan mereka la yastakhlifannahum fil ard, Allah akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, khalifah. Allah menggunakan perkataan khalifah, bagaimana yang telah diberikan sebelum daripada kamu, iaitu khalifah yang memegang kuasa, maknanya yang berkuasa di atas muka bumi ini. Dan kemudian Allah akan menguatkan, memperkuatkan daripada khalifah yang tertubuh itu, terbina itu, yang berjaya ditegakkan itu, akan Allah memperkuatkan agama tadi, dan Allah akan mengembangkan agama itu sehingga agama itu akan menjadi satu yang diredai oleh manusia dan juga diredai oleh Allah. Dan Allah menjanjikan mereka itu akan digantikan kepada mereka itu ketakutan kepada keamanan, kepada keamanan. Wala yubaddilannahum, Allah akan terbalikkan, Allah akan pusingkan, Allah akan gantikan daripada ketakutan kepada keamanan. Ya'budunani, dan kemudian dengan itu maka boleh beribadah kepada Allah, dan la yusyriku nabi syai'a, dan mereka tidak akan mensyirikkan Allah di atas segala sesuatu. Jadi Allah gambarkan kepada kita bagaimana kekuatan tadi itu dilahir daripada yang last sekali itu, iaitu untuk beribadah dan juga tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Jadi ini adalah janji Allah kepada mereka yang akan menang. Jadi Allah janji menang. Jadi apa pun berlaku pada hari ini, nampak Rusia lawan Ukraine, China, Rusia gabung dengan Iran dan sebagainya untuk lawan dengan Amerika, lawan dengan Zionis. Kita melihat orang Islam kena tindas. Hari ini Gaza masih diserang Gaza, dan dapat mesej daripada sana, tolong doakan kami diserang sehingga bergegar tanah bumi di Gaza, menjadi gempa bumi. Jadi walaupun kita melihat berbagai perkara berlaku, tapi Allah janji. Apa Allah janji? Allah janji akan memberikan kemenangan. Ini janji Allah. Ini berita baiklah. Tapi janji Allah itu kepada siapa? Kepada mereka yang beribadah dan tidak mensyirikkan Allah. Tidak mensyirikkan Allah. Jadi sebab itulah, selagi umat Islam tidak bebas daripada syirik, maka selagi itu mereka tidak akan menang. Mereka tidak akan menang. Selagi itu mereka tidak akan diberikan kemenangan. Jadi apabila sampai satu peringkat nanti, umat Islam telah dapat membebaskan diri mereka daripada syirik, maka pada ketika itu kelompok yang kecil itu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita melihat inilah senjata yang digunakan oleh Al-Masih Dajjal, iaitu menyebabkan orang Islam itu melakukan perbuatan syirik. Jadi syirik ni dia ada banyaklah. Kita tengok dua jenis syirik yang ada pada hari ini, yang sedang dan yang sedang berlaku lah. Yang pertama sekali kita sebut senjata mereka ialah membuat suatu suasana, disebut sebagai suasana yang melahirkan syirik tawajjuh dan syirik qasad. Syirik tawajjuh ini maknanya, kalau kita sebut yang syirik tawajjuh ni maknanya kita menghadapkan diri kita ini dalam beramal untuk mendapatkan keredaan Allah dari satu sudut,
Dan kemudian dari sudut yang lain, kita nak dapatkan juga keredaan yang lain, manusia contohnya. Itu syirik. Maknanya kita beramal nak dapat redha Allah, dan beramal untuk mendapat redha manusia. Beramal nak dapat redha Allah, beramal untuk mendapatkan kehormatan, kedudukan yang tinggi. Maka inilah digambarkan sebagai syirik tadi, iaitu kita dalam hati mempunyai dua matlamat nak capai daripada ibadah. Maka amalan ini Allah Subhanahu Wa Taala kan tidak terima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan Allah kepada kita melainkan kita memurnikan, mengikhlaskan kita punya ibadah tadi. Dan daripada Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda, aku mendengar yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan innallaha yaqul, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, faman 'amila 'amala fa asyraka fi ghairi fa anna minhu bari'un. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah berfirman, aku ini Allah ni adalah Tuhan, ana aghna, Tuhan yang maha kaya. Aku ni maha kaya. Jadi Allah ni maha kaya daripada sebarang sekutu syirik. Jadi Allah tak memerlukan kepada kongsi. Allah tak memerlukan kepada syirik yang sekutu. Maka faman amila amala, maka siapa-siapa yang beramal, melakukan amalan, fa asyraka fi, dan dia mensyirikkan aku dalamnya, ghairi, selain daripada aku, ataupun dia buat sesuatu selain daripada Allah, fa anna minhu bari'un, maka aku tinggalkan dengan apa yang disyirikkan. Jadi kita hari ini berpuasa. Kenapa puasa? Niat kita puasa, niat hati kita puasa kerana nak dapat redha Allah. Pada masa yang sama puasa kerana nak sihat. Allah bagi sihat, tak apa Allah tinggalkan sihat, tapi Allah tak terima puasa. Jadi ini disebut puasa syirik tawajuh. Syirik di dalam kita menghadap, makna kita tadi, niat kita tadi. Niat kita tadi 2, 3, 4, 5 macam tu, tak boleh. Jadi dalam iman mentauhidkan Allah satu je. Jadi buat ini dapat ini dan ini kan. Kalau kita doa lain, kita puasa, kita doa, ya Allah sihatkan aku, itu lain, itu doa. Jadi maknanya bukan puasa kerana nak sihat, bukan. Nak sihat ni Allah bagi. Sumu tasihu, kata Rasulullah SAW, puasalah kamu akan sihat. Jadi bila puasa kamu akan sihat, maknanya itu kelebihan berpuasa. Kelebihan berpuasa. Kelebihan puasa, kita puasa dapat kesihatan. Tapi jangan puasa kerana nak sihat, jangan. Tak boleh. Bila kita puasa kerana ada sesuatu yang lain daripada Allah, maka Allah lepaskan, Allah tak terima apa yang kita buat tadi. Allah tak terima. Sebab tu sebelum kita beramal ni, Allah SWT gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat apa yang ada pada tubuh badan kamu fizikal, tapi Allah melihat apa yang ada pada hati. Sebab tu sebelum kita semayang, sekali nak semayang, sebelum kita semayang ni, kita berdiri depan Allah ni, kita jangan rasa Allah tengok fizikal kita, Allah tengok hati kita dulu. Hati kita nak apa? Kenapa sembahyang? Kerana Allah ke? Kerana malu ke? Kerana ada sebab-sebab lain, contoh. Jadi hati kita ni kena betul-betul solid kerana Allah, barulah disebut mentauhidkan Allah. Jadi apa yang dibuat oleh Dajjal dan sekutunya dan juga tenteranya ialah dia mewujudkan dalam hati kita ini ada sesuatu yang lebih penting daripada Allah, ataupun yang sama penting daripada Allah, sehingga menyebabkan bila kita nak buat sesuatu, kita rasa itulah dia sebab kita beramal. Pergi kerja kan, pergi kerja ni kita kata
kan, benda yang penting. Penting. Kenapa pergi kerja? Kan, kita nak dapat kan, sumber pendapatan. Jadi sumber pendapatan tu menjadi niat kita, menjadi matlamat kita. Maka sekiranya sumber pendapatan menjadi matlamat kita, maka kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja kerana nak gaji. Jadi kita kerja kenapa? Kerana Allah perintah bekerja. Allah perintah kita bekerja. Kan? Allah perintah kita mencari nafkah. Allah perintah kita supaya ada kekuatan. Jadi kita bekerja itu kerana Allah. Dapat gaji, dapat kekuatan, dapat sesuatu daripada kerja, itu semua fadilat, kelebihan. Kelebihan bekerja. Jadi bila kita bekerja kerana Allah, maka pada masa itu kita akan dapat jadikan kerja itu ibadah. Maknanya daripada pagi-pagi keluar rumah sampailah kita balik malam-malam tu, katakanlah dengan jamnya apa, sampailah maghrib dah malam ke rumah, semua tu ibadah. Semua ibadah, semua dapat pahala belaka. Jadi inilah yang digambarkan, perkara yang digambarkan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mensyirikkan Allah ni Allah tak terima. Jadi sebab tu di akhirat nanti ramai orang datang dengan amalan yang besar, yang hebat, tapi satu pun Allah tak terima. Kat dalam tu ada syirik. Daripada Syaddad, an Syaddad Ibn Aus radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, satu hari aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini satu hadis Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis, maknanya Nabi menangis. Jadi sahabat ni, Syaddad ni, melihat Nabi menangis. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan kau menangis? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sungguh yang aku bimbang, yang aku takut kepada umatku ini akan melakukan perbuatan syirik, sedangkan mereka tidaklah menyembah berhala, mereka tidak menyembah matahari, mereka tidak menyembah bulan, tidak menyembah batu-batuan, berhala patung, tetapi mereka syirik di dalam bersikap riak terhadap amalan mereka. Jadi rupanya mereka buat syirik. Ini yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kenapa menangis? Sebab Allah tak terima amalan tu. Kita sembahyang kerana apa? Kerana nak tunjuk kat orang. Kerana nak tunjuk kat orang. Ini pun tidak diterima. Allah tak terima. Macam itu pun tidak diterima. Kita tengok contoh berlaku kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya berlaku kepada Abu Hurairah ke? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Abu Ubaidah ni mendapat gelaran pemegang amanah umat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa yang boleh menjaga amanah umat ni Abu Ubaidah Al-Jarrah. Satu ketika beliau telah solat dengan kaumnya, dengan dia punya kaum kerabat dia, dan dia jadi imam. Dia jadi imam. Selepas daripada melakukan solat tersebut, dia pun berpaling, habis dia solat, katalah solat maghrib, yang tu katalah maka dia pun berpaling menghadap kepada makmum. Dia kata, syaitan datang kepada aku sebentar tadi, sehingga aku merasakan aku ni lebih baik daripada kamu semua. Jadi syaitan duk bisik kat dia, bisik, Ubaidah, baguslah kau jadi imam, kau ni bagus, kau ni sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi lah, apa sebagainya. Sehingga dia kata, aku rasa aku lebih baik daripada kamu semua. Oleh itu dia kata, lepas daripada hari ini, selama-lamanya aku takkan jadi imam. Ini Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Dia mengelakkan diri dia daripada merasa riak di hadapan sahabat-sahabat mereka. Ini kita lihat bagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menangis. Kenapa Nabi tak menangis? Kita pergi umrah, pergi haji kan berat kan, susah kan, banyak belanja, dengan penatnya, dengan pergi travelingnya, tinggalkan macam-macam keluarga kita, tinggalkan anak dan sebagainya. Tiba-tiba Allah tak terima sebab riak. Kan? Masa pergi tu okey, pergi semua labbaik Allahumma labbaik, kita baca semua sampai balik-balik tu orang panggil tuan haji kan.
Panggil tuan haji tu, kita pun rasa kan sesuatu kan. Itu sesuatu. Bila orang sebut nama kita, yang berbahagia, yang berusaha Tuan Pengurusi sekian-sekian kan, Tuan Nur Azman tu kan, tak sebut haji kan. Aku dah naik haji tak sebut kan. Jadi kita nak mahu kita, apa maksud riak ni? Riak ni mahu dihargai. Kita nak nilai manusia, itu riak. Riak ni maknanya kita berhajatkan kepada nilai manusia. Maknanya yang kita nak tu nilai Allah saja. Sepatutnya Allah saja yang nilai kita, Allah yang puji kita ke, Allah yang bagi pahala ke sebagainya. Tapi tiba-tiba kita nak nilai manusia, riak. Jadi riak ni amalan habis amalan. Habis amalan. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Dia kata, yang aku bimbang daripada umat aku ini apabila mereka melakukan perbuatan syirik ya. Mereka tidak menyembah berhala, tidak menyembah matahari, bulan, tidak menyembah patung, tetapi mereka berlaku syirik. Jadi ini satu benda yang, jadi sebab itu hari ini arus yang ada pada hari ini ialah mereka yang berlumba-lumba untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Jadi mendapatkan kepentingan duniawi ni, hubbud dunia, cinta dunia ni adalah perkara yang merupakan punca kepada dosa-dosa yang lain. Hubbud dunia. Jadi kita ni nombor satu yang menyerang kita apa? Dunia. Dunia yang serang kita. Dunia yang serang kita. Jadi bila dunia serang kita ni, kita pun nak berbangga-bangga dengan dunia lah, macam itu. Sebab itulah bila kita apa ubat, macam mana nak rawat apa ni dunia dalam hati ni, macam mana? Macam mana kita rawat kan? Ini kan penyakit kan. Kalau coronavirus 7 hari, 5 hari dia bagi kuarantin duduk rumah kan. Kalau kerana coronavirus dia dapat cuti terus kan. Jadi hari ni kalau kita batuk-batuk sikit kan, lepas tu kita pergi positif aja terus dapat cuti seminggu kan. Jadi nak sebut kat sini, kalau penyakit tu boleh kita cek kan. Kalau penyakit riak macam mana? Riak ni apabila kita nak memerhatikan, mengutamakan, atau kita hajat manusia tengok kita, itu riak kan. Manusia melihat kita nak, hati kita nak begitu. Orang memang tengok kita pun kan, tapi kita nak nilai manusia, itu riak. Itu riak. Jadi riak ni dia hajat pahala, dia hajat juga orang tengok dia. Kemudian atas sebab itu saja Allah tolak sembahyang dia, Allah tolak puasa, umrah Allah tolak umrah, Allah tolak kan. Sebab tu kita kena istighfar, minta ampun pada Allah. Kemudian lagi satu atas sikit daripada dia itu ialah takbur pula. Takbur, sombong. Takbur ni kita mengatakan diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kemudian kita rendahkan orang, itu takbur. Itu takbur. Kalau kita rasa diri kita baik aja pun dah tak betul lah. Ujub dia panggil. Ujub. Kita tengok lagi. Jadi kita sebut kat sini, bila kita berada dalam suasana ini, kita ingat kita okey, tapi rupanya tak okey. Akhirnya datang Dajjal, datang dia punya serangan dia, tenteranya, maka kita akan tewas. Kita akan tewas. Jadi ini disebut syirik tawajjuh. Syirik tawajjuh ni kita ada niat yang lain yang kita nak. Sebab tu kita kena sentiasa betulkan niat kita. Jadi mengikhlaskan hati pada Allah ni sentiasa wajib. Kita kena tajdid, memperbaharui niat. Kalau kita dah semayang, selalu semayang. Katakanlah kita pergi masjid, selalu pergi masjid, selalu buat baik, buat amal ibadah kan. Kita kena sentiasa tajdid niat kita. Mesti tajdid. Walaupun kita rasa dah okey, mesti ada kan. Saya bagi satu contoh. Kita dah selalu pergi sembahyang surau. Sembahyang surau dah. Sembahyang berjemaah. Dan bukan berjemaah saja, sembahyang saf depan, ataupun jadi imam. Tiba-tiba satu hari kita terlewat, kita tak dapat saf depan, kita dapat saf belakang, mungkin saf kedua, ketiga, keempat kan? Dan kita rasa macam tak sedap solat kat situ, macam rendah kita punya hari tu darjat kita rendah.
Itu tanda riak. Itu tanda riak. Tanda riak. Jadi kita dah biasa buat amal, tiba-tiba kita buat amal yang kurang daripada biasa. Rupa-rupanya kita beramal tu nak orang tengok kita. Jadi sebab itulah dalam hal ni kita kena rasai bahawa kita perlu tajdidkan niat kita supaya ikhlas. Tajdidkan niat kita supaya ikhlas. Dan ini bukan berlaku kepada kita sahaja, ini berlaku kepada sahabat-sahabat pun sama juga. Contohnya satu ketika kan Sayyidina Umar Ibn Khattab, masa tu dia khalifah, Jadi diceritakan bahawa satu ketika Sayyidina Umar angkat air, khalifah angkat air daripada telaga, ambil air letak kat dia punya bahu dia, angkat air kan. Jadi Urwah melihat Sayyidina Umar mengangkat air, maka dia kata, "Ya Amirul Mukminin, tak eloklah orang nampak kamu angkat air, tak eloklah Amirul Mukminin angkat air kan." Sebab tugas tu dah ada dah, dia punya pembantu, khadam dia ataupun pembantu dia. Kan tak boleh nanti kan orang akan kata apa pula kan. Dia kata, apa kata Amirul Mukminin? Kata, "Aku sebenarnya sedang berjalan di sini. Kemudian aku melihat ke tempat air, aku melihat orang angkat air, tukang-tukang angkat air ni, orang macam kita tengok orang-orang yang ni servant lah atau khadam lah, angkat air kan, ambil air. Maka tiba-tiba aku terasa diri aku lebih baik daripada dia. Aku ni lebih baik daripada dia. Dia ni tukang angkat air je kan, aku Amirul Mukminin. Aku terasa tiba-tiba dia kata perasaan takabur menguasai aku, dan aku nak pecahkan perasaan tu. Maka aku terus panggil dia kan, ambil bekas tu, aku angkat air tadi, sampailah akhirnya dia tuang pada rumah orang yang dihantarkan. Dia yang tolong tuang, dia yang buat kerja tu. Kenapa dia buat kerja tu? Sebab dia nak buang perasaan takbur. Ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi memang dalam keadaan yang sentiasa tajdid iman mereka, tajdid niat. Jadi niat ni kena sentiasa diperbaharui kan, baharui. Baik. Kemudian syirik yang kedua yang menyebabkan amalan kita terbatal dan tidak ada kekuatan kita, terutama di akhir-akhir zaman ini, ialah disebut syirik isti'anah. Syirik isti'anah ini adalah syirik yang mana kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita amal dengan ikhlas. Kita kata kita beramal dengan ikhlas, kita mengharapkan keredaan Allah, kita minta tolong kat dia sebagainya. Tetapi dalam hati kita merasakan bahawa amalan-amalan itu adalah daripada kita. Macam itu. Kita tak rasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh sembahyang contohnya, kita rasa kitalah yang punya sembahyang tu. Kita tak rasa pun bahawa bila kita beramal ni sebenarnya kat situ ada hidayah Allah. Apa maksud hidayah Allah? Allah bagi kita petunjuk, Allah bagi kita ilmu sehingga kita boleh nak bersolat contohnya. Kemudian dekat situ ada taufik Allah. Taufik ni apa maknanya? Taufik ni maknanya Allah beri kekuatan untuk laksanakan hidayah Allah tadi. Ada orang ada ilmu tapi tak boleh beramal sebab tak ada taufik. Allah tak bagi taufik kat dia. Dan kemudian bukan sahaja ada hidayah, ada taufik, ada inayah pula. Inayah ni apa pula? Inayah ni pula Allah bagi kesempurnaan. Kita boleh menyempurnakan ibadah itu sehingga kita boleh istiqamah, boleh berkembang. Jadi rupanya bila kita nak beribadah tu pula, bisa ada hidayah Allah, bisa ada taufik Allah, bisa ada inayah daripada Allah, barulah kita boleh sempurnakan amalan tersebut. Tapi tiba-tiba kita rasa kita yang punya amalan tersebut. Jadi sehingga menyebabkan kita rasa diri kita lebih baik. Ujub. Kita rasa aku sembahyang, orang lain tak sembahyang. Aku sembahyang tahajud semalam boleh bangun semalam tahajud, kita pun sembahyang tahajud. Bila pergi ke office, kita tengok muka-muka ke office semuanya gelap-gelap belaka, tak ada cahaya tahajud ni contohlah. Semua ni pakai tak bangun malam ni kan. Kita rasa kita kan. Ataupun bila kita tolong orang, bagi makan, sedekah sebagainya, kita rasa kita punya.
Jadi syirik isti'anah ini maknanya ialah kita berlakukan amal, kita buat kerana Allah. Memang buat kerana Allah, ikhlas. Tetapi kita rasa kitalah yang mampu melakukan, bukan daripada Allah. Sedangkan semua perkara tersebut adalah merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syirik isti'anah. Ini bagi kita. Kemudian begitu juga dengan manusia yang lain. Contohnya, bila kita melakukan sesuatu, kita pun mula kita minta tolong dengan orang. Contoh kita sakit. Kemudian kita minta tolong dengan kawan kita, sahabat kita, doa dia mustajab. Contohnya lah, kita meminta-minta, dia pun doa-doa, sembuh, Allah izin, sembuh doa tu. Jadi kesembuhan tu kita rasa dalam hati kita, sembuh tu dia yang bagi. Kena pergi jumpa dia jugalah, doktor ni ke, sebagainya. Jadi inilah disebut sebagai syirik isti'anah, iaitu kita melakukan satu amal dan kemudian kita mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam meminta pertolongan, dan ini adalah perbuatan syirik. Jadi sebab tu hari ini kita dapati banyak benda sihir berlaku. Saya dapat maklumat, dapat gambaran daripada beberapa orang yang soleh-soleh ni, orang yang ada kekuatan diberikan oleh Allah, ilmu-ilmu. Dia kata sekarang ini banyak tempat-tempat suasana-suasana di mana macam kita kan ada alam manusia, ada alam jin dan sebagainya kan. So antara alam manusia dan alam jin ni ada sebahagian telah pecah, dia punya border tu dah pecah. Jadi sihir akan berleluasa. Memang apabila Dajjal keluar besok, sihir akan berleluasa. Jadi sekarang sihir berleluasa. Orang yang baik-baik banyak kena sihir. Kadang kita tak perasan, kita sendiri kadang-kadang sakit tu tiba-tiba sakit je, tiba-tiba sakit je. Lepas tu baik. Macam ada seorang ni kan, satu hari sakit, satu hari tak sakit, satu hari sakit, satu hari tak sakit. Pelik. Dia sakit kepala, satu hari sakit, besok tak sakit, segar. Lusa sakit pula, lusa tak sakit pula. Pelik lah. Kalau sakit, sakit aja. Mana ada sakit tak sakit, sakit tak sakit dia. Jadi ni contoh-contoh gangguan sihir, gangguan saka ke jin lah, syaitan. Jadi kita lihat hari ni ramai orang mula mencari tabib, mencari orang yang boleh nak merawat. Jadi kita pun cari, kita minta tolong orang, tiba-tiba sembuh, Allah izin sembuh. Maka hati kita terima kasihlah, kita pun percayakan. Sikit-sikit kita sakit je kita pergi bawa ke dia, sakit bawa ke dia kan. Jadi pertolongan tu dah jadi minta tolong pada dia, bukan minta tolong pada Allah. Ini syirik. Jadi kena berhati-hati. Sebab bukan kita tak boleh minta tolong dan merawat, dirawat boleh semuanya. Apabila kita yakin yang menyembuhkan itu adalah manusia, maka itu adalah perkara yang sebenarnya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana para ulama menggambarkan kepada kita antara perkara syirik yang ada, yang digambarkan. Contohnya yang pertama sekali ialah ujub. Orang yang ujub dengan dirinya sendiri. Orang yang ujub ialah orang yang melaksanakan tuntutan dirinya sendiri. Dia ujub ni, dia rasa diri dia. Kemudian orang yang riak ialah syirik dengan makhluk. Jadi ujub ini syirik dengan diri sendiri. Kita rasa kita ni baik, sebenarnya kalau kita tengok sungguh-sungguh, bila kita rasa diri kita baik aja, dah tak baik dah. Jangan kita rasa diri kita ni baik, hebat dan sebagainya. Kita ni asalnya hamba. Hamba ni apa? Kurang-kurang ada 4 sifat dia kan. Yang pertama sekali, hamba ni dhaif, lemah. Yang kedua, hamba ni terbatas. Yang ketiga, hamba ni fakir, perlukan pertolongan Allah. Yang keempat, hamba ni hina. Kurang-kurang ada 4 ni, kurang-kurang. So bila ada 4 ini, maknanya kan, kalau kita kaya pun, kaya tu mendatang Allah.
Allah bagi kat kita. Jadi sebab tu kita kena latih diri kita bila melihat sesuatu, contohnya ada kelebihan kepada kita, diri kita sendiri, ada kekuatan, maka kita nak merasakan ni proses proses. Kita nak rasakan bahawa kecantikan, handsome, kaya, ilmu, apa sahaja kelebihan tu Allah Subhanahu Taala sedang mentajalikan kehebatan dia pada kita. Cerita. Kalau kita kaya, Allah nak memperlihatkan kekayaan dia, kekayaan Allah pada kita. Cerita. Kalau kita kaya, ya. Jadi kita melihat sesuatu kelebihan tu, jangan kita melihat dia punya, saya punya. Kita melihat dia punya, saya punya, dia akan jadi riak. Bila kita kata dia punya, jadi riak. Ataupun kita nak melihat manusia. Bila kita kata saya punya, saya yang pandai, saya yang soleh, saya yang baik, maka ujub. Kita mensyirikkan Allah dengan diri kita. Kita mensyirikkan Allah dengan diri kita. Jadi amalan ni Allah tolak semua. Allah tolak semua. Jadi ujub syirik dengan diri kita sendiri, riak syirik dengan orang lain. Kenapa orang lain? Kita harap orang lain tengok kita, nilai kita. Kita tengok. Jadi sebab tu bila contoh kan, macam sekarang ni kan, mungkin ada di kalangan kita ni ada pegawai tinggi sikit agaknya lah kan? Ada, saya tak pasti kan, katalah ada pangkat kan. Kita melihat dengan iman pangkat yang diberi. Tu saya masuk tadi, saya nampak Mahfuz kan, YB dia senator, dia menang macam kalah je. Dia pengurusi LPP kan. Dia tengok tadi masuk tadi, Tuan Mahfuz jadi pengurusi LPP je masuk dia. Jadi kita tengok pengurusi LPP kan, Tuan Mahfuz tu kan. Jadi tengok dia, jangan kalau iman, kalau orang biasa pandang, oh ni pengurusi lah, paling tinggi lah kat LPP pengurusi kan. Siapa tinggi lagi? Pengurusi kan. Okay. Tapi orang beriman melihat pengurusi ke, melihat sultan ke, melihat raja ke, melihat pegawai, siapa pun, maka sebenarnya Allah nak memperlihatkan kalau dia kaya, kekayaan Allah pada dia. Disebut Allah mentajalikan kekayaan Allah pada dia. Kayanya dia, Allah nak menyaksikan kekayaan Allah pada dia. Jadi dia ni siapa? Dia hamba. Dia ni hamba. Kita siapa? Kita pun hamba. Jadi kita akan mentauhidkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita tidaklah sampai menyanjungi orang-orang tertentu tu sehingga sampai peringkat melanggar perintah Allah. Sebab Allah yang bagi. Suami kita kan, dia suami kita, kena hormat tak? Kena hormat. Kena taat tak? Kena taat. Kena patuh pada yang syarak kan, pada yang Allah suka. Jadi Allah nak mentajalikan, menyaksikan kekuasaan dia, kesempurnaan dia kepada makhluk. Jadi bila kita melihat, oh ini semua sebenarnya kuasa Allah, ini sebenarnya kekayaan Allah, ini sebenarnya pangkat Allah, sebab Allah yang bagi semua tu kan, maka pada masa itulah kita akan mentauhidkan Allah. Kalau tak boleh, kita akan mulalah macam Fir'aun. Rakyat dia tengok Fir'aun, hebat Fir'aun, tak pernah sakit Fir'aun. Dengan kekayaan dia, dengan kuasa dia, dia boleh bunuh ratus ribu baby, dia bunuh macam tu je, tak ada orang boleh kacau. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata iman, sebenarnya Allah lah yang punya kuasa, maka pada saat kita mentauhidkan Allah. Ini penting sebab nanti Dajjal akan datang sebagai pemimpin. Tak lama dah Dajjal nak keluar ni. Dia akan datang sebagai pemimpin. Pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang korup. Dia akan datang sebagai pemimpin yang banyak skandal. Pemimpin yang banyak skandal nanti semua akan kena tangkap semua kan? Sekarang pun dah nampak dah kan. Jadi dia akan datang sebagai pemimpin yang baik, tapi dia akan mengajak kita perkara yang mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Dia akan bawa kita supaya merasai ada kuasa lain selain daripada Allah. Malahan sampai peringkat dia akan membawa supaya kita merasakan dialah Allah, dialah Tuhan. Sebab dia boleh berkuasa.
Kan, contoh dia boleh hidupkan orang yang mati. Dia belah orang tu dengan gergaji, dia cantumkan semua. Dah mati lah tu, dah mati, dah tergeletek dah, mati dah habis. Dah tak gerak dah, dah terbelah. Nabi kata dia belah. Kan, habis. Dah kira darah-darah dah semua. Dia dah lalu situ. Dia cakap, engkau percaya tak aku boleh hidupkan dia? Pengikut dia kata, percaya. Dia pun pergi dekat, dia cantumkan semula, hidup semula. Hidup semula. Siapa aku? Orang yang melihat manusia tadi tu, Dajjal tadi tu. Dia kata, engkau lah Tuhan, engkau lah Tuhan. Padahal sebenarnya, hakikatnya hanya Allah yang maha berkuasa. Dalam satu hadis kata Nabi apa? Dia akan datang satu kampung, dia akan berdakwah kepada kampung tersebut. Dakwah lah. Dia akan kata, wahai orang kampung. Dalam satu hadis dia kata, dia jumpa dengan beberapa orang ni, dia kata, mahu tak aku hidupkan semula mak dan ayah kamu yang dah mati? Siapa tak nak kan? Maka dia kampung panggil lah, katalah mak ayah ni nama Abu dan Amirah lah katakan. Dan Amir dan Amirah kata nama, panggil datang dua orang manusia, maknya bapaknya hidup semula daripada kubur, keluar daripada kubur, hidup semula. Malahan tak cukup dengan hidup, dia cakap pula, dia kata, aku adalah mak kamu, aku adalah bapak kamu yang dah mati bertahun-tahun, sekarang aku dihidupkan oleh Tuhan, dialah Tuhan, aku dah masuk dalam alam barzakh, dalam kubur, aku tahu mana betul mana tak betul. Maka pada masa itu kata Rasulullah SAW, manusia ramai akan sesat. Kenapa? Melihat kuasa tadi. Melihat kuasa tadi. Dan akhirnya kata Nabi, sebenarnya yang datang itu bukan mak ayahnya, tapi yang datang itu ya syaitan yang menyerupai mak dan ayah dia. Menyerupa macam hari ni kita tengok cerita apa yang boleh muka tukar-tukar tu, Mission Impossible kan. Boleh tukar kan. Dalam cerita pun ada. Apa lagi dia dengan sains dia. Jadi pada masa tu orang cakap, betul lah dia boleh menghidupkan. Siapa yang boleh menghidupkan orang mati hidup? Allah sahaja. Maka semua menyembah Dajjal. Jadi dia bermula daripada mana? Dia bermula daripada sekarang ini kita dilatih, kita mencirikan Allah. Maknanya sekarang ni kita dah rasa dah bahawa yang kuasa tu dia yang punya, manusia yang punya. Yang handsome tu manusia yang punya. Yang kaya tu manusia yang punya. Kita melihat semua ni, kita tidak melihat itu merupakan tajalli, penyaksian kekuasaan Allah ke atas hamba. Kita tak boleh nak beza. Kita nampak semua ni, semua ni manusia. Ni aku punya, aku sembahyang, Allahu Akbar, sembahyang, baca Quran, sedap, Bismillahirrahmanirrahim, semua menangis dengar kita baca Quran. Kita nampak dia yang pandai. Kita tak dapat rasa dalam hati kita itu adalah anugerah Allah, daripada Allah. Dia tak ada apa pun. Jadi bila hati kita tidak mentauhidkan Allah daripada sekarang, maka apabila Dajjal datang, maka kita akan mensyirikkan Allah pada masa itu. Jadi sebab tu kita kena mula latih diri kita supaya mentauhidkan Allah. Kita melihat sesuatu dalam diri kita, kita nak rasa Allah izin. Sebab tu bila kita doa tu, kita kena ada adab. Ada adab. Apa adabnya? Ya Allah, izinkan aku berdoa. Kita nak rasa kita berdoa pun Allah izin. Ya Allah, berilah aku dengan kudrahmu, iradahmu, dengan kekuasaanmu, dengan kehendakmu, ya Allah. Jadi kita sentiasa hubungkan dengan Allah. Jadi sebab itulah disebut riak itu adalah merupakan sebahagian daripada syirik yang memang diproses. Sebab tu kalau kita tak boleh proses riak kepada ikhlas, ujub kepada ikhlas, tak boleh proses, maka bila datang Dajjal nanti, kita akan mengikut saja arus. Mengikut je arus. Hebat dia bercakap dengan pidatonya, dia bercakap dengan tubuh badannya, handsome orangnya, dia akan bercakap dengan karakternya yang mengkagumkan. Dia boleh menyelesaikan masalah, dia boleh menyelamatkan manusia. Manusia teruk berperang, dia boleh amankan peperangan. Jadi orang nampak dia pemimpin, nampak dia
Pemimpin bukan sebarang pemimpin. Kalau sekarang ni pemimpin yang boleh jadi imam, jadi kagum. Ada pernah dengar Perdana Menteri Malaysia boleh baca khutbah? Tak pernah. PMX boleh. Ada pernah dengar manusia PM kita yang boleh berceramah? Tak ada. PM sekarang yang boleh. Nak sebut je kan. Kagum lah, orang kagum. Dajjal lebih hebat lagi daripada PMX. Dia bukan saja boleh ceramah, dia bukan saja boleh imam, jadi imam, dia boleh kan melakukan mukjizat, ataupun karamah, ataupun benda yang miracle yang hebat. Orang sakit dia boleh sembuhkan. Maka akhirnya dia akan mengaku Nabi, lepas tu dia akan mengaku Tuhan. Jadi apabila kita tidak benar-benar mentauhidkan Allah dari sekarang, hati kita akan mudah berlaku syirik bila berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Bila dia datang ke Malaysia nanti, datang tak Malaysia? Datang ke Malaysia. Dia dah datang ke Malaysia dah sebenarnya. Dia dah datang ke Malaysia dah. Kita je tak tahu, tak kenal lagi kan. Dia datang Malaysia kan. Orang yang hatinya penuh dengan kekotoran yang mensyirikkan Allah tadi, maka dia akan menanti-nanti kat KLIA itu. Tunggu beratur panjang kan. Yang buta datang berpimpin, yang tempang datang mengesot kan. Orang dulu cakap tu macam gitu, semua kan pakat-pakat duduk kat tepi jalan semua. Dia kata, siapa ni rakyat Malaysia kan? Ni semua, wahai tuanku, inilah rakyat Malaysia. Yang ini bahagian buta matanya, yang ini bahagian tempang, yang ini bahagian sakit tak ada ubat, kanser dan sebagainya. Maka dia pun angkat tangan, wahai orang buta, tutup mata kamu, pegang mata kamu, buka sekarang, buka, celik, semua nampak. Dia boleh sembuhkan orang buta, dia boleh sembuhkan orang sakit tempang, kusta, sakit kanser, tak ada, dia boleh sembuhkan. Malah dia boleh hidupkan orang mati. Dalam hadis yang lain, dia boleh turunkan hujan. Bukan hujan pakai pembenih hadap, hujan turun sungguh. Dan lebih hebat lagi dalam hadis ni, hadis sahih, sampai peringkat Dajjal boleh perintah rumput, tumbuhan, tumbuh rumput. Ni sihir dia digabungkan dengan sains. Jadi pada masa itu kita akan melihat, oh hebatnya dia. Maka jiwa yang tidak diproses untuk mentauhidkan Allah sebelumnya, Allah tidak akan berikan hidayahnya. Allah tak akan beri cahaya. Sebab apa? Sebelum Dajjal datang, dia tak proses hati dia supaya mentauhidkan Allah, bersihkan hati dia. Maka bila Dajjal datang, dia akan sesat. Ini yang digambarkan oleh para ulama kita. Dan sebab tu dalam hal ini kita nak kena faham, kita kena proses, kita nak kena bebaskan. Nombor satu, dalam ibadah kita, syirik tawajuh, syirik dalam niat kita. Kita jangan dah kita sembahyang kerana Allah, sembahyang juga kerana nak kaya. Kenapa sembahyang duha? Kenapa engkau ni beria-ria sangat sembahyang sunat duha? Kalau aku tak sembahyang sunat duha, nanti aku pakai miskin. Nabi kata siapa sembahyang duha, dia kaya, maka dia sembahyang sebab nak kaya. Kenapa engkau ni duduk qomat kamit daripada tadi pagi aku duduk qomat kamit, aku baca qul huwallahu ahad berapa banyak? Aku baca 500 kali sehari. Kenapa? Siapa baca qul huwallahu ahad 500 kali sehari, maka Allah akan bagi dia sekian. Jadi baca qul huwallahu ahad itu pun kerana nak dapat dunia. Nampak? Mensyirikkan Allah. Habis macam mana ustaz? Kita doa-doa, ada banyak doa yang boleh special doa kan? Baik. Kita bukan baca doa kerana dunia. Kita baca doa, kita sembahyang, kita berpuasa, kita baca suratul Waqiah kerana Allah perintah. Sebab ibadah, bukan sebab nak kaya. Kan? Sebab ibadah kaya, kita minta ke Allah. Doa boleh tak? Boleh. Doa kaya? Boleh, tak ada masalah. Doa sihat? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan buat sesuatu kerana yang perkara tadi tu. Hanya kerana Allah. Sebab itu lillahi ta'ala, Allah sahaja. Ini syirik yang kita kena faham. Ya, sebab itu amalan kita kena bersihkan ini. Kalau kita tidak bersihkan syirik daripada dalam amalan kita, Dajjal datang, dalam kita dah memang banyak syirik, maka kita akan ikut arus. Walaupun kita ada ilmu,
walaupun kita ustaz. Saya minta maaf no. Saya nak sebut sikit lah sebab benda ni dah berlaku dah. Tapi saya tak nak sebut kat mana no, nanti jadi fitnah. Tapi memang berlaku dah. Ada satu majlis agama Islam, majlis agama Islam, tak semestinya Malaysia no, tapi majlis agama Islam, dia dah masukkan ustaz-ustaz yang boleh menerima LGBT. Ustaz belajar di Jordan ke, belajar di Mesir ke, belajar di mana, ustaz namanya ustaz lah, belajar Islam, boleh terima gay dan lesbian, LGBT dia boleh terima. Ni ada majlis agama dah ambil ustaz-ustaz. Saya tak cakap majlis agama mana-mana no. Kalau nak tanya secara private boleh. Dekat sini pasal ramai tengok ni, saya tak tahu cakap. Kemudian ada pula majlis agama Islam. Ni sekali kena panggil lah majlis agama Islam. Tak apa, panggil saya pergi. Yang ini bukan majlis agama Islam dah, majlis agama Islam saja tu yang mengambil seorang yang memang dah dikenali sebagai gay. Sebagai gay, orang semua tahu dia gay, laki dengan laki lah, jadi pegawai di dalam majlis agama tersebut, menjalankan kerja. Sampai dia kata, wahai masyarakat, janganlah takut dengan gay ni, kami ni sama je, hamba Allah juga. Jadi nak sebut kat sini, kita pun jadi keliru. Macam mana ni? Ni majlis agama Islam, tapi bukan majlis agama Islam sini lah, tempat lain lah. Nak sebut kat sini, memang sekarang ni perancangan ke arah situ. Jadi sekiranya kita tidak membersihkan hati kita, betul-betul bersih pada, membersihkan akidah kita, iman kita, maka datang besok Dajjal, dan mungkin dia punya kuncunya sebagainya, dah tak lama dah kan, maka orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia akan mudah ikut aja. Sehingga Nabi kata apa? Akan berlakulah orang Islam terpecah dua. Yang satu kumpulan dia beriman, sikit pun tidak ada munafik pada dia, nifak. Yang satu lagi kumpulan akan munafik, dia Islam tapi munafik, sikit pun tak ada iman. Nabi sebut iman. Maknanya dia semayang tak? Mungkin dia semayang, mungkin dia puasa, mungkin pakai serban, mungkin ada janggut, tapi sikit pun tak ada iman. Kenapa? Syirik tadi telah bertukar menjadi kufur. Syirik bertukar menjadi kufur. Jadi bila Dajjal datang, syirik jadi kufur. Inilah yang bahayanya. Sebab tu benda ni macam kita nampak tak ada apa, tapi rupa-rupanya sekiranya kita tidak mendidik diri kita, mentarbiah, memproses hati kita, iman kita, kita bimbang. Bila datang Al-Masih Dajjal, yang syirik sikit-sikit tu dia jadi syirik yang besar. Yang syirik besar-besar tu dia menjadi kufur kepada Allah. Tapi masih lagi Islam, namanya masih ada binti lagi, masih ada lagi. Ini yang kita bimbang. Ya, sebab itu kita sedang menuju kepada 100 tahun kemuncak, di mana digambarkan oleh para ulama kita yang mengkaji tentang hadis Nabi, tentang akan berlaku man yujaddidu laha dinaha, itu mereka yang akan mentajdidkan agama, dan setiap 100 tahun. Jadi bila tajdid agama ni sebelum tajdid agama tu digambarkan akan berlakulah kerosakan. Kemuncak kerosakan kepada orang Islam berpecah. Berpecah bukan sebarang pecah ni, sampai berbunuh-bunuh, sampai tuduh menuduh, sesatlah yang ini sesat. Ingat saya punya perkataan ni, akan ada tuduhan sesat. Kemudian tuduhan tu akan dibuat dengan dalam bentuk grafiknya, ada bentuk videonya, nampak macam-macam cakap. Kita tak cakap pun jadi boleh cakap, boleh keluar benda tu kan. Sesat jadi orang. Sebab tu kita kena kenal ustaz-ustaz ni, kita kena kenal personal, secara personal, jumpa dia, bincang, dia tanya, dia tengok dia macam mana berjalan, tak berjalan akhlak Islam. Islam bukan pada title, Islam bukan pada gelaran. Sayyidina Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, seorang pun tak ada gelaran ustaz. Tak ada gelaran ustaz pun kat dia. Syekh Abu Bakar tak ada gelaran syekh pun.
tapi mereka orang yang rapat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya gelaran ni diberi oleh manusia. Bukan kita kata tak penting, penting untuk kita nak kenal, tapi maknanya yang paling penting at-taqwa, takwa yang ada kepada seseorang itu. Jadi kita tengok takwa dia macam mana, kita tengok dia punya kehidupan dia macam mana. Sebab bila saya dengar tentang ada majlis agama Islam yang telah mula mengambil ustaz-ustaz yang boleh menerima LGBT, saya bimbang. Oh, dah dekat sangat, dah terlalu dekat. Kita bimbang akan keluar fatwa-fatwa yang luar biasa. Apabila seseorang boleh menerima apa yang Quran kata tak boleh, seorang boleh menerima apa yang hadis tolak, maka berhati-hatilah. Selagi kita berpegang Al-Quran, As-Sunnah Nabi, daripada apa yang ada pada hadis-hadis tadi, daripada apa yang Nabi buat, sunnah dia, maka insya-Allah kita tak sesat. Tapi kalau ada, tak kira siapa dia, memberi fatwa yang berlawanan dengan Quran dan sunnah, maka kita berhati-hati. Walaupun namanya hebat, termasuklah Al-Habib, termasuk semua sekali, tak kira. Nabi sebut dah dalam hadis akan berlaku. Jadi kuncinya ialah kita sentiasa memproses supaya kita mengikhlaskan hati kita. Baik, saya nak habiskan dengan beberapa panduan macam mana nak ikhlas, macam mana nak latih kita ikhlas. Okey, kunci ikhlas ni kita kenal Allah, mesti kenal Allah, ma'rifatullah, kunci. Jadi sebab itulah nak kenal Allah pula, kita tak akan kenal Allah dengan akal, tak sampai. Apa dalil adanya Allah? Ada alam ini, tak sampai. Habis kalau alam tak ada, Allah tak ada lah. Bengong lah, tak fikir. Jadi nak kenal Allah mesti bermula dengan ilmu dan hati yang bersih. Hati yang bersih, bukan hati yang kotor. Apa maksud hati bersih? Hati yang tidak dicemari dengan dosa-dosa, dengan sangka-sangka. Hati yang bersih. Jadi mesti hati bersih. Baik, bila kita kenal Allah dengan hati yang bersih, hati yang punya sifat-sifat yang terpuji, yang baik, dan hati yang tidak dipengaruhi oleh nafsu, hawa, syahwat, jadi maka insya-Allah baru kita boleh kenal Allah. Walaupun kita tak banyak semayang, mungkin kita tak larat nak semayang 100 rakaat satu malam ke, tak larat nak puasa tiap-tiap hari ke, puasa Isnin Khamis pun tak larat, tapi kita kenal Allah. Kenal Allah akan selamatkan kita, akan selamatkan kita. Sebab apa? Orang yang kenal Allah, maka Allah pasti akan membantu dia, pasti. Kenapa? Sebab dia kenal Allah. Jadi sebab tu kena mula kenal Allah. Tapi kena bersihkan hati. Sebab tu sekarang ni perkara yang mengotorkan hati kita cuba jauhkanlah. Contohnya makanan. Janganlah makan sembarang-sembarang. Jangan makan sembarang. Sebab tu saya ni ceramah kat LPP ni. LPP ni tempat peta perladangan dan pertanian dan peternakan. Kita buatlah ladang kita sendiri, elok-elok, hasil kita sendiri. Saya dengar macam-macam makanan ni. Jadi kita buatlah kita punya sendiri. Kita bantulah petani-petani ataupun siapa-siapa yang nak tanam tu supaya halal dan thayyibah. Itu nombor satunya. Ini yang paling simple. Kemudian selepas tu kita jagalah diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Cukuplah kebersihan hati sebagai asas. Maka kat situ bermula yang lain. InsyaAllah. Jadi untuk latih hati ni, bersihkan hati ni, kita kena banyakkan zikrullah. Zikrullah, banyakkan zikrullah. Siapa yang susah berzikir, tandanya Allah jauh daripada dia. Allah tak suka dia lagi lah. Kalau kita susah berzikir, nak sebut Allah, la ilaha illallah, subhanallah, susah sangat. Nak istighfar susah sangat. Sedarlah kita ni jauh daripada Allah. Nak sebut nama dia pun Allah tak bagi izin lagi. Jadi kita kena latih. Kena latih. Kena ada wirid. Wirid ni apa? Kita buat secara berkala. Contohnya kalau kita setiap kali lepas solat, kita baca istighfar, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita konsisten, baca konsisten. Konsisten ni secara berterusan, inilah wirid. Jadi semua amalan sunat kita jadikan wirid kita.
So baca Quran, ini semua ini tujuan. Jangan baca Quran untuk dapat pahala. Jangan. Sebab memang pahala Allah bagi. Baca Quran, sembahyang sebab nak bersihkan hati, nak kenal Allah, minta ke Allah macam tu. Nak sembahyang hari ni kan, nak sembahyang. Allah sembahyang tu, ya Allah aku nak solat ni. Ya Allah kau bersihkan hati aku ni, ya Allah. Ya Allah kau jadikan hati aku ni beriman, ya Allah. Minta ke Allah. Jadi kita solat, kita puasa, kita zikir, kita buat apa? Supaya hati bersih. Minta ke Allah, ya Allah aku nak dekat dengan kau, ya Allah aku nak kenal kau, ya Allah bersihkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ikut imam tunai kerana Allah. Allahu akbar, kita pun tunduk. Kita tak naklah foto-foto. Dia ada adab dia dengan Allah ni, kena ada beradab. Adab contohnya sembahyang, adab kita kan, kita menghadap, kita pandang tempat sujud, itu adab contohnya. Adalah ceritanya panjang pula adab ni, kita nak sebut kat sini, maknanya kita nak bersihkan hati. Apa pun kita buat, makan, minum, berkawan, berkahwin, berniaga, belajar, apa saja, dalam rangka nak bersihkan hati. Macam mana bersih hati? Kita jangan buat benda yang Allah tak suka. Buat ini lama-lama nanti hati kita bersih-bersih. Nanti kita akan tengok sampai peringkat kita sebut subhanallah pun boleh menangis. Kita sebut alhamdulillah pun menangis. Satu hati dah mula lembut. Kan? Kita dengar orang meninggal, kita tahu saudara kita meninggal. Sebelum ni kita tengok saudara meninggal tak rasa apa-apa. Oh kesian, macam itu je. Tengok saudara kita meninggal, tengok ya Allah, kita kenal dia, kita tahu dia ni tak sempat bertaubat, dia tak sempat nak buat macam-macam, banyak benda. Kita kenal dia sebab kawan kita, sekeluarga kita menangis. Ya Allah, ampunkanlah dia. Baru bila kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, menangis. Kenapa? Kita betul-betul tahu dan sahabat kita ni tak bersedia nak meninggal dunia, tapi Allah izin meninggal, kita minta ampun sungguh-sungguh. Rasa ni daripada hati. Kalau tak kita baca juga kan, sembahyang sunat jenazah kan, Allahu akbar kan. Lepas tu kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu, tapi tak rasa apa-apa. Hati kita keras. Hati kita keras lagi. Jadi kita kena latih supaya hati kita bersih. Bila hati bersih tu, insya-Allah lama-lama kita akan mudah nak zikir, mudah nak bangun malam, mudah nak tinggalkan dosa, mudah nak tinggalkan dosa bila hati kita bersih. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bebas daripada syirik kepada dia, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.